Malam tadi, kenapa sebut nama Menteri Agama? Sebab kami sedang bincangkan tentang isu ummah yang sebenarnya ramai di kalangan kita tak perasan dan kurang beri perhatian, iaitu sumber makanan yang halal. Memang kita beri perhatian. Apa isunya? Ada seorang yang hadir adalah pemilik kepada ladang ternak ayam yang berjuta-juta. Bukan ternak ayam kecil-kecil, besar, yang kosnya berjuta-juta. Dia kata, kenapa saya buat Ustazah? Sebab banyaknya ayam dalam pasaran adalah tidak patuh syariah. Oh, tak patuh syariah. Ayam tidak halal. Dan saya berhenti meletakkan jawatan design sebagai penolong pengarah di bahagian pengurusan halal. Dan saya mengesahkan dengan pengalaman saya. Dan beliau bangkitkan, kita kena buat akta halal. Dah lama saya tak bercakap tentang bab halal ni. Jadi seronok malam tadi sampai 12.30 malam. Encik suami ada sama lah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Persijilan halal adalah volunteer, bukan mandatory. Pengalaman saya kerja dalam lapangan persijilan halal, pukul 12 malam saya akan dengan tim akan keluar hingga pukul 5 pagi untuk pergi ke rumah-rumah sembelih. Sama ada yang Islam ataupun bukan Islam. Bila kita pergi ke rumah sembelih orang Islam yang tak ada sijil halal, sebahagiannya ayam yang keluar adalah bangkai. Bangkai. Bila kita cek ayam ni pergi ke mana? Pergi ke Tafiz ni, pergi ke MSM ni, pergi ke sekolah ni. Dulu saya kerap sebut perkara ni. Dan saya pernah diberi amaran supaya jangan dan slow down supaya jangan menimbulkan keresahan awam. Kenapa jadi bangkai tuan-puan sekalian? Bila rumah-rumah sembelih yang besar, yang operasinya satu malam 10,000 ekor, 20,000 ekor ayam, mereka bukan buat manual. Mereka akan guna conveyor. Conveyor ni bergerak, ayam akan lalu water bus stunning. Tetapi ada kadar yang dibenarkan ayam tu tak mati kerana stunning tu. Tetapi dia cuma lemah, mamai je supaya dia tak menggelupur. Lepas sembelih, conveyor tu gerak lagi. Dia ada tempoh saat, minit pendarahan yang ikut syarak. Yang disahkan ayam itu pasti mati sebelum masuk celok. Tapi pengalaman saya pergi beberapa tempat penyembelihan walaupun dimiliki oleh umat Islam. Celok dia punya conveyor tu gerak laju. Ayam yang terakhir sebelum masuk celok kita turunkan, ayam tu masih bergerak. Jadi ayam tu bukan mati kerana sembelih, mati sebab celok air panas. Kalau 10,000 ekor diproses malam tersebut, semuanya bangkai. Saat tu saya bagi tahu, saya jumpa tuan, saya kata, tuan jual dan tuan tahu ayam ini bangkai. Kalau dia jawab, kalau saya perlahankan pergerakan conveyor, kita tak sampai, kita tak boleh nak capai jumlah yang ditarget. Keperluan yang perlu keluar daripada kilang contoh 10,000. Bila perlahan, production jadi lambat. Timing tak boleh nak ikut, jumlah pun tak boleh nak ikut. Saya ingat masa tu saya cakap, tuan terus dapat keuntungan dunia dengan sumber yang haram. Saya jelas kata, apa yang tuan dapat perniagaan tuan ini adalah haram. Tuan orang Islam, tuan tahu ayam yang keluar bukan ayam yang sah halal. Dan orang percaya pada tuan. Kereta besar, rumah besar, kaya raya. Mula-mula dia buat tak endah. Kita beri amaran berapa kali. Sebab bukan wajib tuan-puan sekalian. Volunteer. Kita tak boleh nak wajibkan dia pun walaupun pemilik Islam. Kita beri nasihat, kita beri teguran, kita beri peringatan. Tapi bila dia mula jatuh bankrupt, dia mula jatuh sakit teruk, macam-macam ujian, dia datang menangis. Saya berkata, taubat dulu tuan-tuan. Taubat dulu. Sebab ramai mana yang dah jadi darah daging anak-anak kita makan daripada sumber yang haram. Tuan-puan sekalian, 80% bahkan lebih industri halal di Malaysia kita, negara Islam yang kita cintai ini, masih dikuasai oleh orang bukan Islam. Pembekal terbesar ayam dunia, Brazil. Saudi dan semua negara Timur Tengah memang ambil daripada Brazil, tapi mereka memang patuh syariah lah. Perbincangan malam tadi adalah kurangnya kesungguhan sama ada daripada pihak atasan dan rakyat sendiri dalam menyediakan bekalan sumber makanan yang halal diuruskan oleh umat Islam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya kerja bahagian yang berkaitan dengan halal. Pergi inspection kilang-kilang. Rumah sembelih yang produce 80,000 ekor sehari contohnya. Memang masa kita pergi inspection, semua patuh syariah, semua ikut. Tapi yang kita sedih, bila ada wakil pekerja Islam dalam tu bagi tahu, Ustazah, time Ustazah sampai. Dekat dengan guard tu, memanglah dia orang sempat adjust macam-macam benda. Tetapi bila production pada waktu malam dan sekian, dan bukan pada waktu ada pemantauan, dia kata berlaku banyak pelanggaran etika SOP. Sebab apa? Keuntungan adalah perkara nombor satu. Lagi-lagi pemilik bukan Islam, pekerja kebanyakannya bukan Islam. Ini bukan isu resis ya. Ini masalah masyarakat kita hari ni. Bila cakap tentang ni, oh resis. Ini adalah isu yang dipesan oleh Nabi. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh
yang dibangunkan, yang bersumberkan daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama, lebih aula, lebih utama untuk membakarnya. Masalah sosial hari ini, masalah anak-anak kita lawan ibu ayah dan tak rasa bersalah. Ramai orang tak semayang. Sumbernya hati, jiwa yang kita bincang, amalan pengubat jiwa. Jiwa dah rosak. Sumber utama jiwa rosak adalah daripada sumber makanan. Kita pergi makan di restoran, kita pun takkan tanya, ayam ada halal tak? Betul tak? Kita pergi restoran Tom Yum ke, restoran Melayu Islam ke, kita tanya ke, ayam ni ada sijil halal ke tak? Kita tak tanya. Kita nampak orang Islam, kita percaya. Kita letak kepercayaan kepada orang Islam. Tetapi pengalaman saya bila pergi ke restoran-restoran yang diuruskan oleh orang Islam, bila kita check invoice tuan-puan sekalian, sebab kita agensi kerajaan, memang dia orang tak boleh halang. Kita minta invoice pembelian, kita tanya bekalan-bekalan ayam, daging semua ni daripada mana? Dia kata daripada trader seorang tengah. Restoran tak ada masa, pagi-pagi nak pergi pasar, pergi beli. Van datang hantar, semua yang diperlukan dihantar. Bila kita tanya siapa pembekal, trader seorang tengah ni, non-Muslim yang uruskan. Sebab mereka boleh menawarkan harga yang paling murah. Kalau 5 sebut harga yang datang, ayam harga macam ni, daging harga macam ni, sayur macam ni. Kalau ada 5, peniaga akan cenderung ambil paling murah ke, yang pertengahan ke, yang paling mahal. Automatik yang paling murah dengan semua lengkap. Semua keperluan dapur tu diberikan oleh satu sumber. Bila saya tanya, saya kata, "Cik, ayam macam mana orang tengah ni?" Oh, dia kata halal. Macam mana Encik boleh yakin orang bukan Islam yang sebut halal? Dia ada bagi bukti. Saya percaya dia memang jujur. Daging-daging pun semua kata ada halal. Ada sijil ke, ada bukti ke? Tak ada. Saya percaya. Dah lama dah saya dengan dia. Dia takkan tipu saya. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu orang yang warak di akhir zaman, dia sangat menjaga makanan, hampir dia tak makan di kedai makan. Ustazah makan tak? Saya makan juga. Saya makan. Tapi usaha saya ialah untuk memastikan, bukan mastikan, nak mastikan tu memang dah jadi yang kedua, ketiga. Usaha tu ada. Contohlah, pergi mana shopping komplek. Saya tak akan masuk mana-mana restoran yang tak ada persijilan halal. Saya tak akan masuk. Penuh orang Islam makan. Saya akan pergi kaunter. Ada halal certificate tak? Tak ada. Tapi halal. Kita punya pemilik halal. Islam, semua halal. Tak apa, terima kasih. Sebab pengalaman saya jadi pelaksana pada persijilan halal, kalau ada 30 menu tuan-puan sekalian, contoh 30 menu, melibatkan 300 bahan. Setiap satu bahan mesti ada sijil halal. Bukan senang, complicated nak dapat sijil halal. Itu adalah jihad, itu adalah fardu kifayah yang perlu ada pelaksana dan orang yang melaksanakan tugas tersebut. Sekiranya restoran itu miliknya non-Muslim tapi ada sijil halal, lebih diyakini. Lepas tu yang kedua, kalau restoran Melayu Islam kita masakan nasi putih, mana ada sijil halal tuan-puan sekalian? Jarang kita jumpa. Kafe-kafe kita pun di bawah tak ada sijil halal. Apa yang mampu kita buat? Nahnu nahkum bizawahir. Kita mampu menilai daripada zahir. Tengoklah pakaian orang yang hidang. Tengoklah pakaian. Daripada pakaian tu kita boleh nilai dia seorang yang Muslim yang baik atau tidak. Ini bukan kira judge ni. Oh, judge Ustazah, tengok daripada luar. Dan itulah yang diajar oleh mak ayah saya daripada kecil. Kami adik-beradik 10 orang. Kalau bab kedai makan, sebab mak ayah suka bawa berjalan. Cuti sekolah je, round 1 Malaysia. Saya nak cerita, mak saya akan turun. Lepas tu mak saya akan datang. Dia kata jalan lagi. Cari depan lagi. Kita dah lapar lah. Lepas tu berhenti lagi. Mak turun observe. Lepas tu mak masuk balik. Depan lagi lah. Mak bukan tak lapar. Ayah pun rasa mungkin dah tak larat nak bawa. Tetapi bila saya dengar perbualan, mak saya akan sebut, tak pakai tudung. Yang tu rambut color. Yang tu pakai gelang besar-besar juga lelaki. Subhanallah. Adakah ini judge tak? Ini adalah berhati-hati. Hadis Nabi apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Berpindahlah, tinggalkanlah apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Dan apa mak ayah saya cakap? Jika seseorang itu boleh jaga auratnya, boleh jaga zahirnya, insya-Allah dia jaga solat. Dan jika dia jaga solat, insya-Allah dia amanah, dia beli sumber makanan, ayam semua yang dia nak masak tu daripada sumber yang halal. Sebab mustahil kita nak tanya, boleh tahu tak daging ada sijil halal tak? Ayam, minyak ada sijil halal tak? Bahan-bahan semua ada sijil halal? Oi, mau kena marah dengan kedai makan. Nak makan-makan, tak nak makan sudah. Kan? Jadi itulah yang mampu. Subhanallah. Dan bukan bermaksud orang yang zahirnya tidak bagus, kita kata totally tidak bagus. Tak. Tapi itulah di antara usaha. Bukan jaminan, tapi kurang-kurangnya ada usaha. Jadi subhanallah, bincang-bincang malam tadi, bincang sampai kita kata kita kena buat memorandum sikit. Kita tulis gini. Kita pergi jumpa supaya benda ni dibentangkan dalam parlimen. Tak kira siapa yang memerintah, kita sentiasa perlu mengambil peluang dan ruang untuk bawa suara kebaikan dan perjuangan. Sebab kita dilarang untuk asabiyah. Nabi SAW bersabda, bukan di kalanganku orang yang asabiyah. Nabi tidak mengaku umat orang yang asabiyah.
Soalannya bila nak buat kebaikan, tunggu kumpulan yang dia suka naik baru nak buat kebaikan. Sebab kebaikan tidak boleh ditangguhkan kerana kematian tidak pernah bertangguh walaupun satu saat. Masya Allah, Allahu Akbar.